Al-Ustaz Dr. Hafiz Al-Mutin. Majlis dengan segala hormat dan mengucapkan Ustaz untuk meneruskan kuliah. Saya kita bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung muka surat 38. Baik. Batuk saya ni, tuan-tuan tak kata ai lama ustaz batuk. Saya dah pergi check dah tuan-tuan. Pergi buat orang kata apa? Medical check up, dah check apa semua, dengan kod suspek TB clear. Tak ada apa. Sebab saya kata saya tak boleh sejuk kan? Jadi bila kata kena angin, bukan kata kita kena tutup aircon dah. Naik kereta kena aircon, duduk pejabat kena aircon. Kita orang kampung kan, beranak tu jatuh dalam bendang. Tiba-tiba ada main duduk tempat aircon. Aduh. Jadi kata bila kata duduk dalam suhu bilik okey, tapi bila kata kena ni, orang kata penyakit orang muda, tuan-tuan terlepas tak apa dah, tapi orang muda lah ni dia banyak penyakit pelik-pelik. Jadi gitu kan. Hak mana hak terlepas tu selamat lah. Mai hak yang 40-an macam saya ni, duk perhati tengok kawan-kawan hak sebaya ni pun ramai dah yang pi sebenarnya kan. Jadi kawan-kawan tuan-tuan ada lagi, kawan-kawan saya yang tak ada dah. Baik. Okey, tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah setaraf Al-Quran. Baik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan sunnah setaraf Al-Quran? Sebagai sambungan daripada perbincangan kita dalam kuliah sebelum ini, sumber yang kedua iaitu adalah sunnah. Kita dah define, kita dah clarify apa itu sunnah. Saya ringkaskan balik, ingat balik, kita pergi panas balik. Yang dikatakan sunnah dalam konteks hukum, tuan-tuan, maknanya apa yang datang dari Nabi SAW dalam 3 bentuk: pertuturan dia, perbuatan dia, dan pengakuan dia pada apa yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan dia, yang mana mengandungi nilai tasyri', iaitu mengandungi hukum hak 5 tu, yang wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Jadi hak ni yang menjadi taklif syarak kepada kita. Adapun selain daripada itu, kita telah sebut dia sunnah juga, tapi bukan sunnah yang menjadi satu iltizam kepada kita untuk kita ikut. Seperti Nabi suka makan apa, Nabi suka pakai baju warna apa, cara Nabi jalan, cara Nabi bercakap, lemah lembut,
Kan? Lemah lembut Nabi tu kerana Nabi diciptakan seperti itu, bukan Nabi buat-buat. Kan? Tubuh fizikal Nabi suka sikat rambut macam mana, Nabi pakai serban macam mana, hak tu dia termasuk di dalam benda-benda fadail. Dikaitkan dengan sunnah juga sebab dia ada kat Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan? Maknanya apa yang mai dari Nabi ni, of course lah yang tasyri', yang mengandungi hukum, dan apa yang bersangkutan dengan Nabi ni semua baik belaka. Kerana apa? Kerana salah satu daripada 4 sifat hak wajib bagi Nabi itu ialah apa dia? Kan? Salah satunya itu ialah maksum. Nabi ni sifat Tuhan bagi kat dia tu maksum. Maksum ni tak salah. Ada cerita walaupun Nabi tersilap dalam membuat keputusan dalam peristiwa perang Badar, Nabi ikut pendapat Abu Bakar ambil fidyah, sedangkan pandangan Saidina Umar yang kata kita bunuh belaka tawanan-tawanan perang pok-pok musyrikin ni, Nabi tak ikut nak tu. Nabi ikut pendapat Abu Bakar. Turun ayat Al-Quran menegur Nabi. Itu bukan kesalahan. Itu adalah merupakan, kita kata, ijtihad Nabi yang Nabi nak ajak kepada kita, dan Allah perbetulkan. Nak tunjuk kata Nabi ni dia manusia juga macam kita, kan? Almost Allah Subhanahu Wa Ta'ala bimbing dia, jaga dia daripada melakukan dosa. Nabi tak buat dosa, dan kesilapan Nabi itu bukan melibatkan dosa, tak ada implikasi apa. Macam orang berijtihad lah yang kita duk mengaji ni, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, ada 4 mazhab dalam satu isu. Hak mana satu betul? Semua dapat pahala. Semua yang berijtihad tu dapat pahala. Yang betulnya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang tahu. Kalau katalah yang betul tu kena pada mazhab kita, mazhab Syafi'i, maka ulama mazhab Syafi'i kita dapat 2 pahala. Satu, pahala berijtihad, memberikan fatwa. Macam Kedah baru ni, hari ni kita rilis Irsyadul Fatwa kaitan dengan hukum servis penghantaran makanan atas talian yang bercampur antara yang halal dan juga yang tak halal, kan? Bukan kita menyampaikan hukum itu, tuan-tuan dan puan-puan, bukan semata-mata kita melihat kepada hukum itu haram, boleh, tak boleh, bukan itu. Nak kena tengok dia punya senario dia, tuan-tuan, dalam keadaan kita di Malaysia macam mana, realiti masyarakat kita macam mana. Kan kita duduk di Mekah, kan kita duduk di Saudi yang 99% Islam lah kah? Ni bercampur, kan? Yang Islamnya 64% pun, bila kata kita tengok pengendali food service ni, hak online ni, setakat yang saya dah observe tengok ada 6, seperti Food Panda, Grab Food, Bungkus Eat, Go Eat, nama-nama tu. Hak kita duk nampak kot jalan tu, hak panda warna pink dengan hak hijau, dua-dua tu company bukan Islam punya, dan juga dia international, tuan-tuan. Dia menyediakan servis dia ialah servis duit, dia tak ada mazhab, dia tak ada agama. Food Panda ni dia tak ada agama, kan? Dia menyediakan servis dan manusia makan. Celah-celah tu hak ni order, hak ni order, hak ni, dan ada rider. Tuan-tuan tahu tak, dalam tempoh PKP ni, tuan-tuan, permohonan untuk jadi rider ni meningkat 30% pada awal PKP dulu, apabila ramai yang terlibat dengan sektor pelancongan, penerbangan airline yang diberikan cuti dan diberhentikan sementara, tuan-tuan. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan pencen dah, pencen menteri, pencen exco, kan, pencen macam-macam lah. Tapi adik-adik kita, kawan-kawan kita, yalah, hari ni hari depa, kita beruntung. Bukanlah nak kata kita beruntung, kita ni macam saya lah kata kerja kerajaan mana tak kira lah, tebuk atap ke apa ke, yang penting kerajaan, kan? Tak kira lah.
Jadi bila kata kita duduk dengan kerajaan ni, gaji tak banyak tuan-tuan, tapi bila kata my time PKP macam ni kita rasa nikmat bekerja walaupun gaji sikit. Orang lain ya pada waktu itu mungkin mereka nikmat bersyukur kerana gaji banyak, kan? Jadi musibatu qaumin inda qaumin fawaidu, musibah yang kena kat kita mungkin pada orang lain jadi benefit, musibah pada orang lain mungkin jadi benefit kepada kita, tuan-tuan. Jadi dalam membuat keputusan tu kita tengok semua realiti yang berlaku ialah kita tak boleh elak daripada perniagaan yang solid halal dan juga solid yang haram. Dia mesti bercampur-campur. Sebab apa, tuan-tuan? Itu adalah realiti kita di Malaysia kerana dasar ekonomi kita ialah ekonomi terbuka, bebas. Siapa pun boleh main berniaga apa-apa, kan? Almost syarikat yang memiliki pensijilan halal hak proper ni itu 80% lebih non-Muslim, orang bukan Islam. Jadi maka sebab itu tuan-tuan boleh baca lah keputusan tersebut, kan? Kita tak kata haram sepenuhnya, tengok kepada condition, tengok pada keadaan, sebab harta bercampur. Kalau kita tahu yang bercampur tu sikit, Cina sebagai contoh, dia order nasi goreng dari kedai Cina, kan? Kotlah dalam tu ada lard oil, lard minyak yang daripada tu buat nasi goreng Cina, tuan-tuan. Dia order nasi goreng Cina, ada hak tu daging-daging dia, kemudian TOI limau, kan? Kawan kita hak jadi rider pergi hantar, dia bukan hantar babi, tuan-tuan, dia hantar nasi goreng Cina yang ingredient dia tu berapa persen saja yang tak halal. Takkan kita nak kata haram, kan? Takkan kita nak kata haram, tapi kita juga tak boleh kata halal. Nak kata oh boleh, hati-hati, tuan-tuan. Takut sat lagi orang ni bila sama-sama kata boleh, dia akan terlajak. Jadi sebab tu kena ada guideline. Kalau kita kata tak boleh, kita kena buat syarikat kita sendiri lah, kan? Kena buat syarikat kita sendiri. Siapa nak buat? Terserah kat Datuk Mak Khair kita, dia duit banyak, ada 2.6 bilion kat rumah tak guna, buat syarikat. Saya pun nak jadi rider, tapi rider saya nak ambil hak jusasi lah, kan? Jadi gitu. Baik. Okey, cerita mukadimah, kan, kat 10 minit. Tak apalah, isu semasa, kan? Dan banyak lagi, tuan-tuan, kan? Ni ada kajian saya yang sebelum ni, hukum kebersihan pakaian bernajis menggunakan mesin basuh. dia dicetak bukan tak jual. Buku ni dicetak oleh Jabatan Mufti Pulau Pinang, edaran percuma. Saya ambil baru ni dengan tim saya, nak angkut banyak sangat. Jadi saya ambil buat main, saya distribute kat tempat-tempat saya mengajar. Saya akan tinggal kat masjid ni 2. Nanti ni ada saya bagi lagi. Mudah cerita, tuan-tuan buka website Jabatan Mufti Pulau Pinang, buka bahagian penerbitan, boleh download cuma. Tapi biasanya download ni seronok tak baca pun, kan? Tak baca pun, kan? Cuma alah ustaz, buat kajian pasal mesin basuh saja. Bukan pasal mesin basuh, tapi kajian kita nak buktikan secara saintifik macam mana mesin basuh dan dobi yang pernah jadi isu tu dapat membersih dan menghilangkan 3 sampel najis yang kita ambil. Darah ni kita ambil darah orang yang ada DNA, tuan-tuan. Darah ni kami mohon di Jabatan Kimia Pulau Pinang, bukan darah hospital. Darah hospital dia tak ada dia panggil apa, DNA dia, sebab dia telah pastril, dia dah tapih dah jenis-jenis darah A, O apa semua ni. Darah hak betul ni dia kena 2 tempat, sama ada kita ambil kat Jabatan Kimia hak original ataupun tangkap apa nama ni, Cik Yaakob, kerat tangan dia ambil darah. Tapi dia ada prosedur dia, tak boleh. Sebab sekali orang cah kita kerana apa? Kerana cubaan bunuh, tak pasal-pasal.
Jadi dia ada step-step dia. Jadi benda-benda tu lah tuan-tuan hak yang dicerita dalam ni. Darah kita bukan nak hilangkan darah kes bunuh, cumanya kita nak ambil darah tu, kita nak consider macam darah orang perempuan lah biasa kan, darah haid ni, nifas apa. Lepas tu najis kan, najis hak betul ni kita ambil najis hak budak-budak lah kan. Adalah anak staff kita, ada anak tu kita ambil pampers dia kan, kita ambil suruh dia berak, kita bagi RM10 kan. Lepas tu kita ambil ayat kencing kan, ayat kencing sebab hak biasa hak duk melekat kat baju kita tu lah. Ayat kencing ni ayat kencing original lah kan, bukan kita ambil hak budak yang tak sampai umur 2 tahun tu, kita ambil hak besar sikit kan, suruh dia kencing, bagi mai sebotol lepas tu kita bagi kat dia voucher KFC. Jadi kita tuang, kata apa, atas. Sebenarnya saya mengajar apa lupa kan. Jadi nak cerita flow dia tu tuan-tuan, at the end kan, guna orang kata apa, ujian di makmal kimia ni. Bila kita sebut hantar di makmal kimia ni, hak paling accurate di Malaysia untuk nak kesan DNA kita ni, kes jenayah, bila hantar kat situ memang clear. Tapi tuan-tuan, bila kata basuh kan result dia, darah, air kencing, najis tadi, kita sapu agak tebal, hilang. Maknanya dia tiada kesan. Jadi bila tiada kesan, kita membuat rumusan. Sebab mesin basuh tu biasanya dia akan basuh 2 kali kan, mula-mula buah ayak kan, lepas tu lagi dia putang, dia release ayak, kemudian dia reload semula. Ikut tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan nak reload 10 kali kan, terpulang lah kan. Ni kita ikut hak yang standard mesin basuh kan. Kita nak check tengok mesin basuh tu mazhab apa kan, Syafi'i ke Hanafi ke, basuh. Result dia tu kita pergi hantar ke makmal kimia, kita sidai tu dalam makmal kita di UiTM tertutup. Sebab apa? Kalau katalah kita sidai kena cahaya matahari, tuan-tuan, cahaya matahari ni memang Tuhan buat dia dapat mematikan kuman, dia mematikan DNA tuan-tuan, dapat mematikan. Jadi kita tak tempat tertutup, nak make sure yang kesan tu tak hilang. Jadi bila kata lepas basuh kering, kita pi buat ujian makmal, positif negatif kan, result dapatan kita tuan-tuan dan puan-puan clear, tak ada ayat kencing, tak ada apa, tak ada darah pun, tak ada, cumanya dia ada kesan sikit. Sebab apa? Sebab dia warna merah. Para ulama kita dalam kitab-kitab fiqh Syafi'iyah kita memang sebut kalau bab darah ni yuqfa, orang kata apa, min usri zawali launihi, dimaafkan kalau kata warna tu kita basuh tenyih tak hilang, dimaafkan asalkan dia punya ta'mun dia, rih dia, bau dan juga rasa clear. Jadi keluar fatwa, keputusan fatwa mengatakan penggunaan mesin basuh ni bersih. Dobi pun sama, lobby lagi ni tuan-tuan, walaupun ayak hak dia guna tu asalkan ayak mutlak, walaupun kurang daripada 2 kolah, clear. Tak jadi isu dah. Siapa duk bangkit lagi isu kata pakai mesin basuh tak clear, kita santau dia. Tabak betul ya. Ni kita dapat bajet 16,000 tuan-tuan, beli mesin basuh hak baru. Jadi hak selebihnya tuan-tuan baca sini. Nah, kok lah tiba-tiba balik kan, haji balik, orang perempuan kata, ustaz saya kata pakai mesin basuh tak bersih. Kita santau dah. Okey, baik tuan-tuan, sepintah lalu. Nah, saya tahu sebab tuan-tuan tak tanya, bila tak tanya saya bagi masalah. Okey, selesai 2 masalah, hak grab food tadi dengan hak mesin basuh. Baik, maksud sunnah setaraf dengan Al-Quran ini tuan-tuan dan perempuan, dari konteks apa? Dari konteks sunnah adalah merupakan sumber hukum seperti Al-Quran. Dari segi urutan kedudukan hierarki dia, memang Al-Quran duk nombor 1. Kemudian sunnah, hak ni lah yang kita duk sebut
Cuma Imam Asy-Syafi'i dia mengatakan bahawa sunnah overall sahih. Dia adalah sebahagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kerana wahyu ni dia ada dua kategori, dia ada dua jenis. Satu al-wahyul matlu yang dibaca dalam semayang seperti Al-Quran. Satu lagi wahyu yang al-wahyu ghairul matlu yang tidak dibaca. Maksud tidak dibaca ni bukan bacaannya dalam semayang menjadi ibadat. Kalau kita baca hadis dalam semayang batal. Jadi oleh kerana banyaknya nas-nas dari Al-Quran, kata Imam Syafi'i, dan juga dari hadis Nabi SAW sendiri yang menunjukkan tentang kehujahan sunnah sebagai wahyu, maka oleh kerana wahyu Al-Quran dan juga sunnah duduk dalam satu kategori wahyu, maka kedudukannya sama, kata Imam Syafi'i. Lelaki dan perempuan as long as sebagai manusia sama sebagai manusia, hak dia. Tapi kalau kita tengok, lelaki kedudukan dia lain, perempuan kedudukan dia lain. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan kelompok-kelompok makhluk Allah yang lain dalam kelompok hayawan, bila sebut manusia, dia beza daripada haiwan biasa. Jadi begitu. Baik. Jadi pada zaman Imam Asy-Syafi'i telah ada kumpulan yang mana mereka ni menolak kehujahan sunnah hadis selepas Rasulullah SAW wafat. Mereka hanya berpegang dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, kan? Mereka kata betul, sunnah ni dia cuma jadi hujah semasa Nabi hidup. Lepas Nabi tak ada, habislah. Jadi yang ada ialah Al-Quran. Kerana apa? Kerana pada zaman Imam Asy-Syafi'i belum ada lagi kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kerana mereka ini adalah generasi yang menjadi murid kepada murid Imam Syafi'i. Hadis ada dihafaz tetapi belum dibukukan. Jadi pada waktu tu pok-pok ni kata Al-Quran ada, hadis tak ada. Apa bukti hujah yang kata kita kena mengikut sunnah ataupun hadis? Jadi Imam Asy-Syafi'i menghadapi persoalan ini pada zaman dia, sehingga kan seorang ulama hadis yang bernama Imam Abdul Rahman bin Al-Mahdi, dia ulama hadis, tetapi dia bukan yang mempunyai kepakaran kefakihan setanding seperti Imam Asy-Syafi'i. Dia minta Imam Syafi'i, hang tolong Zat buat satu buku untuk cerita kepada orang ramai bahawa hadis dan sunnah ni adalah sumber hukum yang kena ikut. Kalau tak ada dalam Al-Quran, kena ikut sunnah, kena ikut hadis. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia mengambil cabaran ini, tuan-tuan. Dia menulis kitab Ar-Risalah. Dalam kitab Ar-Risalah itu dia cerita dari segi autoriti hukum ni macam mana. Al-ilmu tabaqatun syatta. Hak dalam buku ni bahasa Melayu dah. Hak saya syarah ni hak teks asal yang saya guna untuk tulis ni. Jadi Imam Syafi'i dia kata sumber hukum ataupun al-ilmu ni banyak kategori. Quran sunnah in sabatat, al-kitab was sunnah in sabatat. Kitab, Al-Quran dan sunnah. Dia tak sebut hadis. Sebab apa? Sebab hadis ini 1/3 daripada sunnah, kan? Kita sebut 3 benda tadi tu sunnah tu. In sabatat, sekiranya sabit sahih. Imam Syafi'i dalam menghujahkan hadis dan sunnah itu, dia wakmai ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menunjukkan bahawa wajib kita ikut sunnah. Antara apa? Antara ayat Al-Quran. Saya tak baca semua, tuan-tuan, sebab buku kita ada. Antaranya dia kata kita kena ikut sunnah disebabkan Allah perintah kita umat Islam untuk mentaati Rasul.
ketaatan itu dikaitkan dengan kesempurnaan iman. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Dan juga dalam surah Al-Hashr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wahai orang-orang yang beriman, ayat pertama, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu merosakkan pahala amal-amal kamu. Dalam ayat ini tidak ada makna taat kepada Nabi kalau kita tak wajib dengar titah dia, kalau tak wajib kita ikut apa yang dia buat. Semayang kita ni, satu kerana kita diperintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli, kan, aqimus solata wa atu zakah. Yang keduanya kerana sahabat tengok Nabi solat, sahabat suruh Nabi solat, dan generasi selepas itu melihat sahabat solat seperti mana Rasulullah SAW solat. Jadi tak ada makna taat kepada Rasul dalam ayat Al-Quran yang kita baca sampai la, kalaulah sunnah itu tidak mempunyai autoriti yang boleh menjelaskan kepada kita ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini makruh. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Ayat ni ada, tuan-tuan, tapi macam mana Imam Asy-Syafi'i dia mengistimbatkan daripada ayat ini tentang kehujahan sunnah. Itu kata bijaknya Imam Asy-Syafi'i, ya, yang disebut sebagai mujaddid kurun yang kedua selepas Umar Abdul Aziz. Tuan-tuan, macam kita lah, kita baca Quran khatam apa semua, tapi kita tak boleh ngajar, kita tak mampu pun nak petik, nak hurai ayat itu sehingga dapat memberikan satu nilai ilmu yang berguna, yang manfaat untuk semua. Itu. Kemudian ayat dalam Al-Hashr, apa yang disampaikan oleh Rasul fakhuzuhu, maka Allah kata ambil, dan apa yang dia larang stop. Apa yang disuruh dan apa yang dilarang ni ada yang ada dalam Al-Quran, manakala selebihnya itu yang tak ada dalam Al-Quran, hak Nabi suruh dan Nabi larang. Walaupun dia tak sebut di sini apa yang hadis Nabi kata, apa sunnah yang Nabi bawa, dia tak sebut, tapi di sini hukum apa yang Nabi sampaikan, larangan dan juga perintah, wajib ikut. Bukankah ini terkandung di dalam sunnah, kata Imam Syafi'i. Dan banyak lagi lah hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang tuan-tuan tengok dalam muka surat 41 muka surat 40 Al-Quran sendiri, kata Imam Asy-Syafi'i, membuktikan ataupun mengisbatkan sunnah itu sebagai komponen wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-Quran adalah wahyu, tapi dalam Al-Quran tu dia sebut yang Nabi ni dia tidak bertutur kecuali semua wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia cakap tu bukan mai daripada hawa dia, mai daripada nafsu dia, mai daripada akal dia semata-mata. Kita ni cakap dulu baru fikir. Hak tu orang pesan tu, korang akan bercakap banyak mendengar, kan? Kita ni bercakap dulu, bila kata bercakap, alamak, tak sepatutnya. Nabi ni dia bercakap tu hak mana Allah lepas, termasuk hak dia duk buat lawak, kan? Termasuk apa yang dia buat, kan? Dengan sifat ismah, dengan sifat maksum tadi, kan? Jadi allamahu syadidul quwa. Jadi kalau hak Nabi cakap tu wahyu, sama seperti kita kena taat Al-Quran. Apa hak Nabi cakap tu? Itulah hadis, itulah sunnah, kata Imam Asy-Syafi'i. Baik, itu daripada ayat-ayat Al-Quran. Manakala daripada hadis Nabi SAW dalam muka surat 42 tu, Imam Asy-Syafi'i kata kita walk mai
dalil-dalil daripada hadis sendiri yang kita kumpulkan semuanya menunjukkan sunnah ini mempunyai autoriti. Contoh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kalau tak silap saya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Nabi sebut di dalam hadis ini, Nabi kata sesungguhnya aku diberikan, diwahyukan Alkitab, Al-Quran, dan yang seumpama dengan Alkitab tu. Apa dia? Wa mislahu ma'ahu, yang sama dengan Al-Quran tu apa? Sunnah lah. Nabi sebut sendiri supaya kita berhati-hati bahawa nanti hukum yang akan kamu jumpa bukan ada di dalam Al-Quran saja, tapi ada di dalam mislal Quran, yang seumpama dengan Al-Quran. Apa dia? Yang diberikan pada Nabi itu apa? Itulah sunnah, kata Imam Syafi'i. Hadis ini dihafaz diingati oleh para ulama hadis, termasuk Imam Abdul Rahman Al-Mahdi. Tetapi macam mana nak menghujahkan hadis ini, nak convince orang bahawa hadis ini menyuruh kita menerima sunnah sebagai sumber hukum? Hak ni kerja Imam Syafi'i. Hak ni tuan-tuan, dia beza antara muhaddis dan faqih. Ulama hadis hebat tuan-tuan. Tuan-tuan, bila saya katakan yang Imam Abdul Rahman Al-Mahdi ni, dia suruh Imam Asy-Syafi'i bahaskan dari sudut fiqh dan usulul fiqh, bukan bermakna Imam Abdul Rahman Al-Mahdi ni lekeh, bukan cerewet tuan-tuan, tapi nak tunjuk pada kita bahawa ulama hadis dengan kelebihan yang ada pada dia, mereka boleh ingat hadis, perawi-perawi dia boleh filter hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu', kepakaran dia. Tetapi fuqaha, ulama fiqh dan ulama usulul fiqh ni tuan-tuan dan puan, dalam bidang ilmu yang lain, bila dia terima hadis ni, dia tahu hadis ini menunjukkan apa hukum yang terkandung di dalam hadis ini. Tuan-tuan, macam kita lah, kita dengar perkataan apa orang sebut, tuan-tuan seronok tak dengar orang duk baca puisi, syair, ngantuk tuan-tuan. Terus kita duk mengajak hak ni suara ni rasa dengar sampai ke Shah Alam pun kita mengantuk juga. Tapi bagi ahli dia tuan-tuan dan puan, bila kita dengar depa dengar bacaan puisi Datuk Samad Said baca, dia punya menjiwai dia tu sampai ke tahap hang ni apa hal. Tuan-tuan pernah pergi tak pameran lukisan artis tu kan? Tuan-tuan tengok dia lukis menatang apa ni, luas ni, kita tengok kita kata benda macam ni saja jual sampai 1,000, 10,000. La ilaha illallah. Tak ada beza dengan anak kita ada jah satu duk contiang kan? Tapi bila kata my expert, dia kata sangat menjiwai, dia menceritakan tentang perjalanan hidup dia. Kita nampak warna ya. Oh, warna hijau, oh dulu parti ni, oren, oh parti baru. Hak tu je kita boleh baca. Tapi depa ni boleh nampak tuan-tuan, tiba-tiba kat bawah tu ada goresan. Kita pun tanya, hak goresan ni apa? Hak ni lah mempunyai nilai seni dia. Hak atas tu tak ada apa pula dah. Kita duk ingat kot dia buat initial tuan-tuan. Jadi nak kata depa bodoh tak? Tak. Sebab apa? Sebab ini bidang ilmu. Maka sebab itu Imam Abdul Rahman Al-Mahdi, walaupun dia alim hadis, tapi dia tidak mempunyai kefakihan, kedalaman berfikir dalam mengistinbat hukum. Dia minta pada Imam Syafi'i. Itu tuan-tuan, sebab tu ulama ni dia reti bidang dia. Dia bukan main redah. As long as hang faqih, hang semua tahu. As long as hang muhaddis, hang semua tahu. Tak. Sebab tu saya nak pesan ke tuan-tuan, bila sebut ustaz ni, bukan semua dia boleh jawab. Kita ni bila kata tengok ustaz,
badan dengan ustaz tu pun. Tanyalah apa soalan, semua boleh jawab. Ustaz, saya ada masalah macam mana, malas nak pergi kerja pagi-pagi, apa pandangan ustaz? Ustaz tu pun jawab, oh pertamanya kita mesti bangun pagi dalam keadaan bertenaga, kita baca doa. Saya kata, aku tak mengaji pun hak ni masa kat Mesir dulu. Dia semua boleh jawab. Ustaz, macam mana saya ada masalah dingin hubungan dengan isteri saya. Okey, kita kena mengamalkan ayat ini. Oh, tengok-tengok mau tak dinginnya ustaz tu 4 bini. Oh, dia cerita kat kita suruh baca ayat Quran, hak dia tambah 4, dia tak habaq. Oh, jadi gitu. Sebab tu ustaz ini pun sebenarnya kena banyak wallahu a'lam. Itu cara wallahu a'lam daripada Imam Abdul Rahman Al-Mahdi yang di antara Amirul Mukminin fi hadis. Tapi bila kata mai bukan bidang kita, sebab kalau cakap sat lagi tak boleh nak convince orang, kena serah kepada ahli dia. Itu sebab itu manusia ni terhutang budi. Ulama ni terhutang budi, kata Imam Syafi'i kepada orang hak zaman dia, kita terhutang budi dalam hukum fikih kepada Abu Hanifah. Manakala pelajar-pelajar yang jadi mufti, yang jadi faqih, yang jadi alim terhutang budi kali kedua kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Abdul Rahman Al-Mahdi ni bila kata Imam Asy-Syafi'i buat macam ni cerita buat mai dalil hak ni tuan-tuan. Dia kata, aku sentiasa mendoakan kebaikan untuk Imam Asy-Syafi'i ni sampai mati. Ni duk bayang benda ni. Hak depa tak boleh buat, Imam Syafi'i boleh buat. Itu. Sentiasa duk berdoa kebaikan untuk Imam Imam Asy-Syafi'i. Baik, itu hadis, antara hadis-hadis yang dihujahkan oleh Imam Asy-Syafi'i bagi menunjukkan tentang autoriti sunnah hadis, yang pada saya bawa satu hadis tu telah jelas yang Nabi SAW letakkan, yang mana kita ni bila sebut Al-Quran kena ikut Al-Quran. Dia sebut satu lagi wa mislahu ma'ahu, iaitu yang sama dengan Al-Quran. Baik, azan luar. Tak ada siapa pun, kalau dalam bahasa kasar kita kata tak ada sekok pun di kalangan ulama pada waktu itu yang Tuhan bagi kepada mereka akal yang cerdas menolak sunnah. Semuanya menerima sunnah itu sebagai sumber hukum selepas Al-Quran. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah dia pernah berkata dalam muka surat 46 tu tuan-tuan, idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Sekiranya hadis itu sahih, maka hadis itu menjadi peganganku. Ucapan ini direkodkan oleh Ibnu Abidin. Kerana apa? Kerana mazhab Hanafi ini dikenali sebagai mazhab yang banyak memfatwakan hukum-hukum itu menggunakan qiyas. Itu dalam sejarah perundangan Islam memang sohor sekali, yang mana mazhab Hanafi dia duduk di Iraq kerana di sana terdapat banyak aliran-aliran sesat yang mencipta mereka hadis palsu, sehingga Imam Abu Hanifah terpaksa menyekat hadis-hadis yang mana riwayatnya itu datang daripada perawi yang dia tak kenal. Jadi lebih baik menghukumkan ini bukan hadis daripada takut-takut terterima yang bukan hadis sebagai hadis dan dijadikan sumber hukum. Jadi option yang ada apa dia? Menggunakan qiyas. Bab qiyas sebagai sumber yang keempat nanti ni kita akan bincang. Kita sebut Quran, Sunnah, Ijma', qiyas. Qiyas juga sumber hukum. Nanti ni saya akan bincangkan tuan-tuan tentang qiyas, macam mana dia ada digunakan dalam fatwa. Jadi Imam Abu Hanifah sendiri dia bagi tahu, nak habaq kata, kalau ada hadis sahih aku tak guna qiyas. Isu dia ialah dia berfatwa kerana hadis hak sampai kat dia tak sahih. Sebab tu dia kata kunut tak ada.
Maknanya kunut tak dibaca di dalam sembahyang subuh seperti mazhab kita. Sebab apa? Bagi dia hadis-hadis yang menunjukkan tentang bacaan kunut tu lemah. Dia kata lemah. Hak ni yang digunakan oleh sahabat-sahabat kita yang kata kunut ini berasaskan hadisnya itu dhaif. Sebab apa? Sebab sama seperti mana yang dihujahkan oleh mazhab Hanafi. Dalam keadaan itu, dia kata sekiranya hadis itu sahih, aku akan ikut. Isu dia sahih kepada dia, bukan sahih kat kita. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i juga menyebut ucapan yang sama, kan? Imam Nawawi sebut, kan? Imam Syafi'i juga menyebut iza sahhal hadisu fahuwa mazhabi wadribu qawli aradal ha'id. Kalau hadis tu sahih, kata Imam Syafi'i, ambil fatwa aku ni, lempak kat dinding. Masalah dia ialah dia tak lempak fatwa dia. Sebab apa? Sebab dalam hadis hak dia fatwa itu, dia menganggap yang hadis itu mungkin dhaif, ataupun mungkin hadis itu sahih tapi hukumnya telah dimansuhkan. Hak ni dia ada cerita dia. Tak apa, nanti ni kita akan bawa sampai ke tajuk dia. Cerita lah, tak syok lah tuan-tuan, kan? Imam Malik mengatakan bahawa, kan, saya ni hanya manusia biasa. Ana insanun qad yusib wa qad yuqti. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Jadi sebab tu Imam Malik kata, hendaklah kalian melihat, perhati setiap fatwaku yang mana bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil hak Sunnah tu, tolak fatwa aku. Nampak tak? Sila tinggalkan. Hak mana yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Hak ni tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang orang hak tak faham. Ni saya nak stress. Hak orang yang dia gairah nak mengamalkan sunnah, orang lain tak ikut sunnah. Dia kata, tengok Imam Syafi'i sendiri sebut iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis tu sahih, Imam Syafi'i akan ikut. So sekarang ni hadis hak Imam Syafi'i guna tu kan dhaif. Hadis hak kata kunut itu hanya ada di dalam semayang witir Ramadan 16 ke atas. Dalam semayang subuh tak ada. Kan hadis tu sahih. Pasal apa hak mengamalkan mazhab Syafi'i berpegang pada hadis dhaif? Depa guna kata-kata Imam Syafi'i ni untuk nak kata yang kita ni ikut hadis dhaif. Tu salah. Tak kena. Sahih di sini tuan-tuan dan perempuan, sahih mengikut Imam Syafi'i. Dia kaji, dia mujtahid. Sebab tu hadis ni dia boleh jadi dua. Sahih pada pandangan orang yang dia kaji sahih, dhaif pada pandangan orang yang kaji kata dhaif. Sebab tu hukum kunut ada dua. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i ada kunut. Mazhab Hanbali, mazhab Hanafi tak ada kunut. Tak ada kunut. Tuan-tuan, kita nak ubah, kita nak kata ni mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ni tak ikut sunnah ni, hampa guna hadis dhaif. Dhaif tu hampa yang kata, tapi di sisi mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, hadis tu sahih. Jadi so sekarang ni yang kita duk kata, kita di sini merujuk pada kawan-kawan kita. Itulah hak duk kata nak ikut sunnah tu. Hak hang duk kata sunnah ni sahih ni, siapa kata? Ulama mana kata? Kami ikut sunnah juga berkunut. Kami ikut Imam Syafi'i sebab hadis itu dinilai sahih oleh Imam Syafi'i. Ada masalah apa? Apa beza Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari? Apa beza Imam Bukhari dengan Al-Albani yang depa duduk ikut dia punya penilaian hadis sahih tu? Kalaulah Imam Asy-Syafi'i pun kita boleh tolak, kita kata fatwa dia lemah, macam itulah juga penilaian hadis dhaif, hadis sahih yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji hadis seperti Syekh Al-Albani. Sebab dia tengok perawi ni, dia kata hak ni dhaif, hak ni lemah. Dia pernah hidup sezaman ke dengan puak tu?
Mana boleh kita menaruh kepercayaan kita kepada Syekh Albani saja, sedangkan ada lain Syekh Ahmad Syakir, kan, Fuad Abdul Baqi, lepas tu ada Syekh Mahmud Syaiha, kan, Syekh keluarga Al-Ghumariyun di Maghribi, kan, ada ulama-ulama di Diupan di India. Dalam hadis pun ada banyak mazhab. Macam tu lah dalam fiqh. Jangan duk buat celaru tuan-tuan, kan. Main-main tiba-tiba duk kata ni posmo ni tak ikut hadis sahih. Kita tanya dia, hadis sahih siapa yang kata? Cuba bagi tahu. Hak hampa kata sahih, kami pun kata sahih. Hak hampa kata dhaif, mazhab kami kata sahih. So what is your problem? Sebab tu kena belapang dada. Istilah belapang dada ni cukup tak guna tuan-tuan. Kalimatu haqqin urida biha batil, yang selalu digunakan secara tidak bertanggungjawab oleh pihak-pihak tertentu. Dia nak kita ikut dia, tapi hak kita dia tak mau ikut. Kena kat dia, kena belapang dada. Kena kat kita, bidah. Itu bab bid'ah tu, kalau tuan-tuan baca sendiri, kalau ikut buku duk kat tangan tuan-tuan ni, khatam 3 kali dah, kan. Kalau tuan-tuan khatam dah, akan jumpa benda tu. Tuan-tuan bacalah dulu, jangan duk tunggu saya, sebab saya akan hurai satu. Ambil maklumat awal. Jadi tuan-tuan, begitulah juga Imam Syafi'i. Kita habis ni je, muka surat 47. Imam Syafi'i menegaskan para ulama berijma', siapa yang menemui sunnah, ada dalil, ada hujah yang jelas, maka haram, tidak halal ni haram, berdosa kalau katalah dia ikut pendapat orang lain. Ini dalam konteks mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dia jumpa hadis dia begini, pasal apa sentuhan kulit laki dan perempuan itu batal. Sebab apa? Sebab hadis-hadis ini yang menunjukkan cerita tentang adanya sentuhan. Dalam riwayat Bukhari, Muslim, memang ada Rasulullah sentuh kaki Aisyah. Tapi ulama Syafi'iyah kita, dia kata hadis itu sahih, tapi sentuhan itu berlapik. Maknanya mungkin Aisyah dia pakai selimut. Biasanya orang Arab ni, orang tidur malam ni di negara musim sejuk, orang pakai selimut tuan-tuan. Kalau katalah saya pegang paha haji kita dengan Abang Yaakob, pegang, saya tak ceritalah detail saya menyentuh Cik Yaakob paha dia, tapi dia pakai kain, dia ada seluar, dia pakai spender dalam tu, orang tak ceritalah. Tapi cerita teks tu ialah sentuh paha dia. Biasanya bila main masjid, orang pakai kain plekat, bukan orang pakai seluar katok. Lain kata saya menyentuh Cik Yaakob dalam kolam. Jadi orang yang ada otak ni, dia boleh fikir pakaian dalam kolam macam mana, takkan pakai jubah. Jadi bila kata duduk kat masjid macam mana, bila kata duduk di tempat tidur macam mana. Rasulullah ni bukan tidur dalam keadaan berbugil. Kalau kita tengok dalam hadis lain, Ummahatul Mukminin mereka menceritakan bahawa dalam menjalinkan hubungan kelamin suami isteri, mereka tak pernah tengok alat kelamin Nabi, dan Nabi pun tak pernah tengok alat kelamin mereka, tuan-tuan. Sampai teratur. Jadi ini Rasulullah semayang, Aisyah tidur. Dalam hadis tu sebut tolak kaki. Tolak kaki bila duduk di rumah, orang tidur pakai kain. Kalau musim sejuk orang pakai khuf, kadang-kadang orang pakai selimut. Tolak kaki. Jadi mazhab Syafi'i kata, ulama Syafi'i kata, maksud tolak kaki tu kalau kita nampak macam bersentuhan, tapi tak berlapik. Tapi mazhab Maliki dia kata tak batal, sebab dia kata bila dah sebut sentuh macam tu, sentuhan kulit lah. Tapi ulama Syafi'i jawab balik, tak sebut pun sentuhan kulit, dia sebut tolak kaki. Kan kadang-kadang kita pakai kasut, kadang-kadang kita pakai token. Benda ni kerana tak ada rakaman video dari RTM1 tuan-tuan. Jadi oleh kerana tu dia akan ada dua pandangan tu tuan-tuan. Itu nak cerita bagi. So sekarang ni hampa kata sahih, kami kata sahih. Hampa kata dhaif, kami kata sahih. Itu cerita dia. Bukan kerana hak kita ikut fatwa ni, kita kata kita tak ikut hadis sahih, kita menyalahi sunnah. Itu. Baik.
Macam itulah juga Imam Ahmad bin Hanbal dan juga imam-imam lain, tuan-tuan dan puan-puan. Pada dasarnya semuanya bersepakat mengatakan bahawa jika ada hadis yang sahih dan juga dirumuskan hukum yang jelas daripada hadis itu, maka kena ikut. Jadi pasal apa yang kita tengok pada hari ini, kadang-kadang dalam setengah mazhab, termasuk di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada hadis sahih, tapi pasal apa kita tak pegang? Pasal apa kita tak pegang hadis tu? Banyaklah sebab dia. Hak ni kita akan bincang di dalam tajuk bab yang keempat, iaitu proses memahami proses sumber hukum. Macam mana haram, macam mana makruh, wajib, sunat tu diproses. Macam mana nasi biryani tu beza dengan nasi mendi, dengan maklubah, dengan zurbian. Tuan-tuan, hak tak ada taste ni, kami makan nasi Arab. Kita pergi tiba nasi Arab, wah nasi goreng. Tapi hak spesifik ni dia tahu mendi ni mendi Suria, mendi ni mendi Yaman, kan? Hak ni maklubah, hak ni nasi zurbian, hak ni madghud. Dia tahu kategori. Hak ni hak mana free orang belanja aku tibai. Hak tu kita, tuan-tuan. Hak jenis P dapat, alhamdulillah, kan? Tapi ada orang dia ada taste, kita tak boleh pi hak dekat dengan Zam-Zam tak sedap, dia kena pi hak dekat dengan TTDI Aroma Hijrah, kan? Ada ni kata tak boleh pi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan asal Penang, tuan-tuan asal Penang Utara, tuan-tuan boleh beza nasi kandang macam mana. Kita duduk memasak kat sana, kan? Kita makan kat sana nasi kandang, hak dia cempok tu, tukang cempok dia tu 10 tahun hak tu lah. Dia punya rasa dia tu. Bila kata kita mai ke Shah Alam, kita kata berani hampa letak nasi kandang sini, rasa macam nak pergi tumbuk seorang-seorang, kan? Berani you sebut you nasi kandang, walaupun you mamak, walaupun I Melayu, I bukan mamak, tapi kita tahu rasa nasi kandang macam mana, kan? Lepas basuh tangan tu 3 hari duk bau kari. Dia punya tu. Lebih kurang begitulah cerita dia. Hak tak ada taste ni, nasi goreng kampung mamak pun dia kata sedap. Jadi gitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup naktafi bihadzal qadr. InsyaAllah kita sambung kategori sunnah yang menjadi sumber hukum. Macam mana yang jadi sumber hukum, kita akan cerita how sunnah itu dia menunjukkan hukum. Hak tu stage yang kedua. Dia kena satu-satu, dia tak boleh terus kita bagi semua, tuan-tuan. Takut saat lagi dia jadi isim. Jadi gitu. Time COVID PKP ni kena slow-slow. Jadi apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang serba kekurangan itu, tuan-tuan dan puan-puan, datang dari diri saya. Saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan pertuturan, tuan-tuan dan puan-puan, boleh rujuk balik daripada buku ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.